Bersama kembali, saudara, masih ramai yang tidak begitu mengenali sistem teknologi pertanian iaitu fertigasi yang digunakan secara meluas oleh petani moden pada masa kini. Ini bagi menghasilkan tanaman makanan yang berkualiti. Memilih kaedah fertigasi berbanding konvensional, penanaman yang diusahakan menjadi lebih mudah dan mampu mengeluarkan hasil yang memenuhi piawaian yang ditetapkan oleh tujuan pasaran tempatan. Untuk mengetahui lebih lanjut dan mengenai teknologi ini, kita saksikan pakej yang telah disediakan oleh wartawan kami Mazwin Muhammad Zain bersama juru kamera Nur Hidayani Idris. Kita saksikan. Teknologi pertanian masa kini terus berubah mengikut peredaran semasa. Berbanding sebelum ini, generasi muda berpendapat bidang pertanian merupakan satu cabang yang sulit untuk diceburi kerana faktor peralatan, masa yang panjang, cuaca panas selain pemilihan tanaman yang perlu diusahakan. Menariknya, dengan penggunaan kaedah fertigasi ini, selain mudah dan cepat, kaedah tersebut juga tidak memerlukan ruang yang luas kerana medium tanaman fertigasi hanya memerlukan sebuah polybag berisi tanah dengan baja diagihkan melalui sistem pengairan atau proses pendebungaan. Melalui konsep ini, Jabatan Pertanian Labuan berjaya membantu memberi pengalaman berharga kepada pelajar latihan industri untuk menjadi usahawan kecil dengan mengusahakan penanaman tembikai susu jenis Rod Melon iaitu buah-buahan dari jenis yang sama dengan tembikai atau tembikai susu dan timun. Berbekalkan tapak seluas 0.40 hektar di Taman Pertanian Kilan Labuan, mereka menanam lebih 1,000 pokok Rod Melon yang turut dijual dalam pasaran tempatan. April John, pelajar Kolej Komuniti Tambunan yang menjalani latihan praktikal di Jabatan Pertanian Labuan berkata, tanaman fertigasi ini sangat mudah dan menarik kerana penanamannya hanya mengikut rutin yang telah ditetapkan. Pengalaman semasa saya mengusahakan fertigasi ini, kami telah mempelajari dan kami telah mendapat pengalaman dari awal penyediaan tapak, di mana kami menyedia tapak dari awal hingga habis ini. Dalam penyediaan tapak ini, permulaan kami mengisi polybag dan menyusun, dan selepas itu kami menyemai biji benih. Selepas itu dalam penjagaan tanaman pula, pengalaman yang paling banyak di sana ialah yang pertama, kami dapat menjaga tanaman. Kami tahu bagaimana cara untuk menjaga tanaman. Seorang lagi pelajar latihan praktikal, Motim Kaupung, juga dari Kolej Komuniti Tambunan berkata, cabaran dalam tanaman ini agak kurang, namun ia perlu mempunyai struktur pelindung hujan dan serangga serta memerlukan pembajaan yang teliti mengikut formulasi baja yang tertentu. Proses rutin dia setiap hari kita menyiram, dia memang setiap hari dia akan disiram. Lepas tu cara penyiraman dia dalam sehari itu ada dalam lebih kurang 5 atau 6 hari lah untuk satu hari. Penyiraman bajanya itu kita boleh guna proses penggunaan timer ataupun secara manual saja. Menurutnya, penanaman buah Rod Melon memerlukan pemerhatian yang spesifik dan sangat kos efektif kerana tidak memerlukan masa yang lama untuk mendapatkan hasilnya. Bagi untuk tanaman Rod Melon dengan timun ni, dia ada perbezaan untuk tempo menuai hasilnya. Kalau Rod Melon ni dari masa penyemaian anak biji benih sehinggalah ke penuaian hasil tuaian dia tu, dia mengambil masa selama 3 bulan lebih ataupun 65 hari atau sehingga 70 hari. Baru dia punya hasil boleh dituai, dia telah mencapai tempo masang dan dia punya buah telah masak. Kini menerusi pokok yang ditanam dan dituai selepas 3 bulan matang, mereka mampu meraih pendapatan lebih RM5,000. Sementara itu, Pengarah Jabatan Pertanian Labuan, Muhammad Taufik Johari berkata, sistem fertigasi ini sangat praktikal diusahakan kerana mengurangkan kos jangka panjang dan mengurangkan tenaga kerja. Namun, hasil produk pertanian yang tinggi dan sangat menguntungkan sesiapa saja yang terlibat. Usaha Jabatan Pertanian dan kita lihat potensi fertigasi di Labuan ini adalah sangat cerahlah, di mana sistem fertigasi ini adalah yang
pertama di Labuan. Selain tanaman rock melon, Jabatan Pertanian Labuan juga akan terus memperkenalkan tanaman lain yang juga menggunakan kaedah ini bertujuan melahirkan lebih ramai usahawan fertigasi di pulau ini. Usaha Jabatan Pertanian bagi melahirkan usahawan fertigasi ini ialah dengan Jabatan Pertanian Labuan sering menganjurkan kursus dan latihan khas berkaitan fertigasi lah. Dan bagi Taman Pertanian Kilan ini juga dicadangkan untuk sebagai mini TKPM ataupun taman kekal pengeluaran makanan untuk di Labuan lah. Jelasnya, tanaman secara fertigasi ini mempunyai masa depan yang cerah dan mampu menarik minat generasi muda untuk menceburinya. Tambahan pula, jenis tanaman seperti rock melon sememangnya mendapat permintaan yang tinggi terutama di kawasan bandar, apatah lagi perlu menampung permintaan pasaran yang kian meningkat menjadikannya berbaloi untuk diceburi.